Perang Vietnam dianggap sebagai satu peperangan yang paling berdarah yang membuktikan kesan pertepungan ideologi komunis dan demokrasi yang berlaku di Asia Tenggara. Perang ini berlaku antara tahun 1954 sehingga tahun 1975 yang melibatkan usaha kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet untuk meluaskan kuasa di Vietnam. Susulan kemenangan rakyat Vietnam Utara yang berjaya menentang penjajahan semula, Vietnam telah mencapai kejayaan yang gemilang apabila negara ini pertama kalinya berjaya menewaskan Angkatan Tentera Perancis dalam pertempuran di Dien Bien Phu. Kesannya, Vietnam berjaya menghalau penjajah Perancis lalu menubuhkan sebuah negara yang merdeka. Pada 24 Julai 1954, kuasa-kuasa besar dunia mengambil keputusan untuk menyelesaikan Perang Vietnam pertama ini dengan terma-terma perjanjian yang ditetapkan dalam Persidangan Geneva. Persidangan ini memainkan peranan yang penting dalam usaha menyelesaikan konflik yang membelenggu Vietnam. Konteks ini kita akan meninjau terma yang ditetapkan dalam Persidangan Geneva. Persidangan Geneva telah menetapkan 4 terma perjanjian penting yang harus dimuktamadkan. Terma pertama ialah permisahan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan dengan garis lintang 18. Kedua, pilihan raya bebas haruslah dilaksanakan bagi penyatuan Vietnam. Ketiga, Perancis dikehendaki berundur dari Vietnam Utara. Dan keempat, kehadiran tentera asing di Vietnam harus dilarang. Susulan itu, Vietnam akhirnya dipecahkan kepada dua buah negara yang berbeza. Vietnam Utara telah dipimpin oleh Ho Chi Minh yang mendapat sokongan secara langsung daripada Kesatuan Soviet yang berfahaman komunis. Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Presiden Ngo Dinh Diem yang mendapatkan bantuan secara langsung daripada Amerika Syarikat yang masalah kepada cetusan Perang Vietnam ini sebenarnya didorong oleh masalah daripada kerajaan Vietnam Selatan. Hal ini dibuktikan oleh hujah yang mengatakan Ngo Dinh Diem enggan mengadakan pilihan raya bebas bagi menyatukan Vietnam. Beliau beranggapan bahawa sudah pastinya Vietnam Utara akan menang kerana Vietnam Utara ini berjaya mengalahkan kuasa imperialis Perancis. Sokongan Amerika Syarikat kepada Presiden Ngo Dinh Diem semakin kuat daripada Amerika Syarikat yang menyuruh beliau agar tidak bersetuju dengan tuntutan pelaksanaan pilihan raya bebas. Keadaan menjadi parah apabila Presiden Ngo Dinh Diem telah melaksanakan penindasan kepada golongan agamawan Buddha yang mana beliau tidak membenarkan agamawan tersebut mengamalkan upacara ritual keagamaan di Vietnam Selatan. Tambahan pula, beliau juga melaksanakan proses penangkapan dan penyiksaan kepada golongan yang pro-komunis kerana dianggap sebagai golongan yang berpotensi untuk menjatuhkan kedudukan beliau sebagai presiden. Sudahlah dibenci dan mati, Presiden Ngo Dinh Diem telah dihukum bunuh pada 2 November 1963. Kematian beliau telah mengejutkan seluruh rakyat Vietnam Selatan. Keadaan ini sebenarnya membimbangkan Amerika Syarikat kerana Vietnam Selatan berhadapan dengan kekosongan pentadbiran politik yang bakal memberikan peluang kepada golongan komunis untuk mengambil alih pentadbiran Vietnam Selatan. Pada tahun yang sama, Presiden John F. Kennedy telah meninggal dunia kerana ditembak. Presiden Lyndon B. Johnson telah dilantik sebagai Presiden Amerika Syarikat yang telah menjalankan dasar lebih agresif untuk terlibat secara langsung dalam hal ehwal politik di Vietnam. Pemerintahan beliau inilah yang menjadi titik tolak kepada campur tangan ketenteraan secara langsung Amerika Syarikat ke atas Vietnam. Segalanya berubah pada 2 Ogos 1964. Insiden di Teluk Tonkin telah meletus. Amerika Syarikat mendakwa bahawa 3 buah kapal perang Vietnam Utara telah menyerang dengan torpedo ke atas kapal perang Amerika Syarikat iaitu USS Maddox di Teluk Tonkin. Walau bagaimanapun, serangan itu telah berjaya ditangani oleh Amerika Syarikat. Kisah serangan ini telah membuka perspektif yang Vietnam Utara mahu bertindak melancarkan serangan bagi menjatuhkan kerajaan Vietnam Selatan. Susulan serangan itu, Presiden Lyndon B. Johnson telah mendapatkan persetujuan Kongres lalu meluluskan Resolusi 142 yang mana Amerika Syarikat bersetuju untuk melibatkan diri secara ketenteraan di Vietnam. Peristiwa inilah yang menjadi titik tolak kepada campur tangan langsung Amerika Syarikat sehingga mencetuskan Perang Vietnam yang kedua yang berlangsung sehingga tahun 1975. Sejak tahun 1964 sehingga 1975,
Penglibatan Amerika Syarikat dalam Perang Vietnam adalah seramai 2,700,000 tentera telah dikerahkan ke Vietnam bagi menghalang peluasan komunis. Pertempuran demi pertempuran telah berlaku antara tentera komunis Vietnam Utara dan Selatan yang dibantu oleh Amerika Syarikat telah menambahkan bilangan angka korban yang sangat tinggi. Perang ini mencatatkan angka korban seramai 1,353,000 orang, manakala penglibatan Amerika Syarikat dalam perang ini telah mengakibatkan angka korban seramai 200,000 orang tentera. Perang Vietnam ini berakhir pada tahun 1975 apabila Presiden Richard Nixon telah mengambil keputusan untuk menghadiri persidangan damai Paris untuk mengundurkan tentera Amerika Syarikat secara total dari Vietnam.